akan ada yang terkeluar automatik masuk balik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 11 hari bulan 1 2022, pengajian pukul 9.30 pagi. Iaitu kita bincangkan mengenai ayat-ayat yang ada kalimah ya laitani, ciri yang keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zainab, Umi Naimah, Ibu Asimah dan yang lain-lain. Ibu ayah, saya telah tulis dekat papan putih ni, dekat kertas ni, surah Al-Furqan ayat 28. Ibu ayah buka ya, insya-Allah ya. Siapa dah buka surah Al-Furqan ayat 28, komen dah. Surah Al-Furqan ayat 28 insya-Allah. Dah ya. Boleh ibu ya, saya punya lain. Okey, yang lain dah buka dah. Surah Al-Furqan ayat 28. Dah buka, komen dah ya. Lain saya okey ya. Suara okey, jelas, tak ada sangkut-sangkut kan? Saya takut saya punya sampai lambat suara saya. Dah ya, okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu Salmah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dulu daripada ayat 27. Kita baca daripada ayat 27 dan 28 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Sadaqallahul Azim. Okay. Jadi boleh kita tengok dulu daripada ayat yang 27 dulu. Kita tengok daripada ayat 27. Okey. Nak beritahu ibu ayah, zaman Nabi SAW ada satu orang kafir namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Okey. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni siapa? Dia adalah satu orang antara pemuka kafir Quraisy. Dia antara pemuka kafir daripada Bani Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tapi dia ni tidaklah sejahat Abu Jahal, sejahat Ubay bin Khalaf dan lain-lain yang jahat-jahat tu. Siapa pernah dengar nama Uqbah bin Abi Mu'ayth? Jarang dengar kan? Pasal apa? Dia ni tidak sejahat yang lain-lain. Tak sejahat Abu Jahal, Abu Lahab. Itu memang otak-otak jahat tu. Tapi dia ni pemuka juga, pemuka daripada Bani Quraisy. Dia ni kira lembut sikit lah, baik sikit lah. Dan dia ni suka duduk dekat dengan Nabi SAW. Dia ni
suka rapat dengan Nabi. Tapi dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia suka rapat dengan Nabi. Okey. Satu hari, Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dia buat makan-makan. Dia jemput semua pemuka Quraisy dan termasuk yang dijemput adalah baginda Nabi SAW. Dia pun masak-masakan dan dia pelawa Nabi untuk makan, tapi Nabi makan ke tak nak, ibu ayah? Agak-agak Nabi makan ke tak nak? Masakan yang dibuat oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi makan ke tidak? Jawapannya, Nabi tak makan. Nabi nak makan pun dengan syarat. Syaratnya, kamu mengucap dulu 2 kalimah syahadah, baru aku makan. Wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau kamu nak saya sebagai tetamu makan, kamu kena mengucap dulu 2 kalimah syahadah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu tak ucap, aku tak nak makan. Maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Jadi sekarang dia beriman ke tidak, ibu ayah? Uqbah bin Abi Mu'aid sekarang ni zahirnya nampak macam beriman kan? Dah ucap 2 kalimah syahadah. Tetapi mengucap kenapa? Mengucap kerana kalau dia tak nak mengucap, Nabi tak nak makan. Nabi tu tetamu dia. Orang Arab ni ibu ayah, kalau tetamu datang balik tak makan, agak-agak aib dia macam mana? Aib dia besar ibu ayah ya. Sangat aib kalau tetamu datang, tetamu tu tak dijamah, tak jamah makanan. Aib sangat bagi. Siapa biasa pengalaman pergi rumah orang Arab ke apa ke, tengok macam mana orang Arab jamu kita. Ataupun orang-orang Arab yang ada dekat Malaysia ni. Jangan harap boleh lepas. Lagi tak makan. Makan pula banyak. Kan? Makan pula banyak. Tengoklah hidangan nasi Arab tu. Kalau contoh kita pergi Mekah, Madinah, kalau kita makan nasi Arab, satu pinggan dia macam 2 orang kita. Memang dia jamu betul-betul. Satu pinggan orang Arab, kalau kita ni makan macam 2 kali umat Melayu makan. Jadi memang dia akan jamu betul-betul. Jadi dia jamu, Nabi tak nak makan. Nabi kata, kalau kamu nak aku makan, mengucap dulu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ini ibu ayah, dia adalah sahabat baik pula. Dia sahabat baik kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Siapa dia Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah pemuka Quraisy juga. Tapi dia ni jahat lah. Dia ni memang jahat. Dia ni memang betul-betul bencikan Nabi. Dan dia betul-betul sentiasa menyakiti Nabi. Lalu ketika itu Ubay bin Khalaf pun ada dalam majlis. Tu dan dia berada di belakang Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia dengar saja Uqbah bin Abi Mu'aid mengucap 2 kalimah syahadah, dia pun mengamuk lah. Dia kata, engkau ni betul lah. Engkau ni dah tukar agama ni. Maka apa kata Uqbah bin Abi Mu'aid? Tak, aku tak tukar agama. Tapi dah Muhammad tu tak nak makan makanan aku. Padahal dia dekat rumah aku. Aku malulah kalau dia tak makan. Maka aku pun mengucap 2 kalimah syahadah tu bukan kerana Allah, tapi kerana nak Muhammad tu makan. Kalau tak malu aku kalau dia tak makan kat rumah aku. Faqala, maka berkata Ubay kata, la arda minka illa an ta'tiyahu. Aku tak redha. Kalau kau betul kawan aku, wahai Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau kau betul kawan aku, kau kena ludah dekat muka dia. Kau pergi kat dia, kau ludah kat muka dia. Maka pada satu ketika dia dapati Nabi SAW sedang sembahyang dekat Darun Nadwah. Nabi sedang bersujud di satu tempat namanya Darun Nadwah. Nabi sujud kat situ. Lalu apa dia buat? Dia ludah Nabi, dan ada ketika yang lain
Ada ketika yang lain dia letak isi perut unta ketika Nabi sujud. Ibu ayah, ada ketika yang lain dia letak isi perut unta ataupun najis unta dekat atas kepala Nabi. Jadi ibu ayah, asalnya dia ni tadi saya kata apa? Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni lembut ke kasar orangnya asalnya ibu ayah? Lembut ke kasar? Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni. Asalnya lembut je, dia bukan orang kasar. Dia bukannya sekasar Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, tak sekasar macam tu. Tetapi kerana kawan punya pasal, nak jaga kawan, nak jaga persahabatan dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ugut, kalau kita nak terus sahabat, nak terus kawan dengan aku, nak terus saudara, kau kena jumpa Muhammad, kau kena buat sekian-sekian. Kau kena ludah kat muka dia, kau kena apa ni, letak najis dekat dia. Dia buat tak ibu ayah demi jaga kawan? Dia buat tak ibu ayah? Dia sanggup buat. Padahal itu Nabi tu. Dia tahu Nabi insan yang sangat mulia. Tapi dia buat juga. Dia buat juga dekat Nabi. Ludah Nabi. Dia letak najis kat kepala Nabi. Apa tujuan? Kerana nak jaga perasaan sahabat dia. Persaudaraan dengan sahabat dia yang jahat tu Ubay bin Khalaf. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya dia pergi kat Nabi, dia nak ludah Nabi. Ada yang kata ludah tu kena balik pada dia, lalu dia mati. Dengan sebab ludah tu akhirnya dia mati, kulit dia rosak dan sebagainya, sampai dia menderita mati pasal tu. Wallahu alam. Tentulah lebih kurang ibu ayah ya. Ketika ya. Oh bukan, sorry, saya silap. Nabi bagi tahu la alqaka kharijan min makkah illa alautu ra'saka bisayf. Dia ditahan. Dia menjadi tawanan pada perang Badar. Dia menjadi tahanan ketika perang Badar. Lalu Sayyidina Ali, yang Allah Nabi perintahkan Sayyidina Ali bunuh dia. Sayyidina Ali yang bunuh dia. Kan? Jadi sebelum dia mati, dia tanya, mana tempatku, wahai Muhammad? Tempat kau dekat neraka. Dia pun mati dalam keadaan yang hina. Sedangkan Ubay bin Khalaf mati bila? Ubay bin Khalaf mati masa awal perang. Ibu ayah dulu masa perang dulu, dia ada kita panggil Mubarazah. Mubarazah ni dipanggil 3 lawan 3. Zaman dulu punya perang, anak jantan kan. 3 daripada musuh Islam, 3 daripada tentera Islam. 3 lawan 3. Ketika itu Ubay bin Khalaf mati ketika itu. Okay? Mati ketika itu. Tapi yang Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia mati ketika mana dia jadi tahanan perang. Nabi perintahkan Sayyidina Ali, ada kata Sayyidina Ali, ada kata seorang sahabat lain, untuk bunuh dia di kepalanya, penggal kepalanya. Allah a'lam bissawab ya. Jadi ibu ayah, ketika masa okey. Jadi ibu ayah, tak apa jawab, ada tak apa. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak tengok ni? Kita tengok pada ayat 27, yauma ya'addu az-zalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim, apa terjemah ya'addu ibu ayah? Apa terjemah ya'addu tu? Boleh tak tuan terjemahkan ya'addu? Saya tak ada Quran terjemah. Apa terjemah ya'addu? Menggigit ke apa tu? Menggigit tangan mereka ke apa? Apa terjemah ya'addu ibu ayah, boleh tulis tolong? Menggigit maksudnya, menggigit tangan mereka. Kenapa? Kerana menyesal sangat. Menggigit tu kerana menyesal sangat. Di mana tu ibu ayah? Mereka gigit tu dekat mana tu? Bila tu mereka gigit tangan mereka tu? Ketika mana berada di mahsyar nanti. Ya'addu zalimu ala yadayhi, menggigit kedua tangannya. Yaqulu, dia kata, ya laitani, alangkah baiknya aku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila,
Aku mengambil jalan bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan Rasul. Jadi, di manakah penyesalan Uqbah bin Abi Mu'ayth yang diceritakan? Di manakah diceritakan? Di mahsyar nanti, dia menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal kerana dia ikut kawan dia Ubay. Padahal kalau Nabi dah offer dah. Nabi dah offer dah beriman, bahkan dah mengucap dah. Dia dah mengucap dah. Nabi dah masukkan dia dalam perangkap masuk Islam dah. Dia dah mengucap dah. Tiba-tiba pasal kawan punya pasal, Allahu Akbar. Ya. Dia cakap di Islam tu hanya kerana tak nak malu saja. Tak nak malu. Lepas tu, dia betul-betul jumpa Nabi, dia buat yang kawan dia suruh sampai jadi jahat itu. Akhirnya ibu ayah menyesal. Ya laitani istakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya lah. Kalau dulu kat dunia dulu, aku ikut jalan Rasul, jalan Nabi SAW. Jadi ibu ayah, penyesalan dia berguna tak sekarang? Dah tak berguna dah. Itulah penting kita pilih kawan yang betul. Kemudian ayat seterusnya, Ya wailata, ayat 28. Ya wailata, celakalah aku. Okay. Ya wailata ni asalnya ya wailati. Tapi ya tu ditukar pada alif. Ya wailata. Apa dia wail? Wail tu celaka kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail tu celaka. Wailata, celakalah aku. Ni maksudnya macam dia betul-betul, dia cakap celakalah aku ni, dia betul-betul menyesal di pada mahsyar nanti. Celaka betul aku ni. Jadi ibu ayah, nampak tak penyesalan? Asalnya ya wailati, tapi sampai Allah tukar sebutannya jadi ya wailata, menunjukkan betapa dia menyesal, menjerit-jerit menyesal dekat pada mahsyar nanti. Jadi ibu ayah, ya wailata laitani, celakalah aku ni, laitani, alangkah baiknya aku. Betul tak semua terjemah Quran masing-masing? Laitani, alangkah baiknya aku. Alangkah baiknya, betul kan? Alangkah baiknya semua. Sama tak terjemahnya? Alangkah baiknya. Jadi bila kita kata alangkah baiknya, maksudnya benda tu memang tak berlaku lah. Benda tu mustahil berlaku. Ya wailata, celakalah aku. Laitani, alangkah baiknya aku ni. Lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tak jadikan si fulan sebagai kawan. Khalil ni maksudnya kawan. Apa gelaran Nabi Ibrahim AS ibu ayah? Apa gelaran Nabi Ibrahim AS? Khalilullah. Khalilullah maksudnya kawan Allah. Khalil ni teman rapat kepada Allah. Itu Khalil teman rapat. Jadi ibu ayah, pasal tu kena pilih kawan kat dunia ni, kawan yang betul lah ibu ayah. Kawan yang betul, grup WhatsApp yang betul, kawan sembang yang betul. Kan? Ibu ayah, kalau contoh ibu ayah pergi majlis ilmu, kan? Tapi sebelum majlis ilmu, sembang kata orang ni, kata orang tu. Lepas majlis ilmu pula jumpa, sembang kata orang tu, kata orang ni. Itu kawan yang baik ke ibu? Ibu ayah kawan yang baik ke? Walaupun pergi majlis ilmu, dengar majlis ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Lepas habis majlis ilmu, sembang benda buruk kawan. Buruk si fulan, buruk si fulana. Adakah itu kawan yang baik ibu ayah? Jangan kita menyesal kat akhirat nanti. Ya Allah, aku tak mengumpat pun ya Allah. Aku hanya dengar dia bercakap pasal orang lain. Aku tak mengumpat pun ya Allah. Aku hanya dengar dia cakap. Dah ibu dengar orang tu cakap, ibu anggu, tunjukkan minat mendengar. Seronoklah orang tu cerita buruk orang. Ibu ayah, kawan macam ni kita tak nak ibu ayah. Ibu ayah, biarlah orang kata kita sombong, biarlah. Kenapa sombong ni? Sombong pasal tak nak duduk majlis mengumpat. Biarlah. Ibu ayah, akhir zaman ni, agama ni asing ibu ayah. Nak amal agama ni asing. Nak amal agama ni macam dagang. Nak amal agama ni nak pegang betul-betul amalan agama, nak betul-betul taat pada Allah ni. Walaupun keliling kita nampak orang sembahyang ke apa ke, tapi mulut mengumpat, cerita dalam grup WhatsApp, surau masjid, cerita buruk orang, cerita dengan orang contohnya, kan? Ibu ayah tinggalkan. Biarlah kita tak ada kawan, tak apa. Cuma kalau ada program masjid, join. Kenduri kendara, join. Masak rewang, join. Tapi untuk mengumpat, jauh sekali. Mengumpat jangan. Kalau dalam rewang tu ada mengumpat, tukar masak potong bawang mengumpat. Buat benda lain.
gaul apa ke kan. Ibu ayah pastikan kawan-kawan kita, circle kita ni mesti circle positif. Kalau kita tak nak jadi macam golongan tadi. Pasal ikut kawan, sanggup hina Nabi SAW. Jomlah, kita dah lambat ni, nak main bola ni, kita nak mesyuarat ni. Kan? Kawan-kawan main bola, contohlah kalau ibu-ibu ada anak-anak remaja semua. Maghrib baru balik. Pasal apa? Pasal kawan-kawan start main bola pukul 6.45. Maghrib pukul 7.30 contoh. 7 suku contoh. 7 suku kat Padang lagi. Mak, ibu yang kena tegaslah pada anak-anak. Jangan kawan-kawan kau main bola pukul 6.45 tapi 7 suku dah maghrib. Kau nak jadi apa? Kau nak, kalau kau masuk neraka nanti, dia orang dapat selamatkan kau ke? Kau nak masuk syurga, dia orang dapat bagi syafaat pada kau ke? Ibu ayah. Benda ni kita kena tegas ibu ayah yang bab kawan ni. Sangat-sangat penting bab kawan. Setuju tak ibu saya kata ni? Apa ni, jangan ibu ayah, kita jangan sesekali biarkan kawan-kawan kita ni jadi sebab kita masuk neraka ibu ayah. Jangan kita biarkan kawan-kawan kita jadi sebab masuk neraka. Grup WhatsApp. Kalau ada mula cerita pasal mengumpat orang tu, mengumpat orang ni, ibu sama ada ibu diam ataupun ibu tegur dalam grup, tegur kat grup. Tegur kat grup, jangan kita mengumpat orang ke apa ke, jangan kita sebarkan umpatan. Apa-apa sajalah. Kita kena jadi kawan yang bawa aura positif. Jangan kita ikut aja. Orang mengumpat kita dengar, orang burukkan orang kita melayan aja. Takut sangat ibu ya, takut sangat. Boleh ibu semua insya-Allah ya. Jadi ibu ayah pastikan kawan-kawan kita tu positif insya-Allah ibu ayah. Yang terbaik sekarang ni apa dia? Yang terbaik kawan ibu-ibu, saya dah bentuk dah community untuk kita selawat banyak-banyak supaya ni. Kalau ibu sendiri dekat saya pesan, contoh kalau ibu ada anak-anak belajar asrama ke, pesan pada anak tu dekat asrama nanti, baik asrama sekolah agama ke, MRSM ke, kampus universiti ke, pesan pada anak, awak cari beberapa orang kawan, buat grup selawat. Sama-sama sendiri selawat sehari 500 kali, 1000 kali contohnya. Pasti anak kita selamat ibu ayah. Pasti anak kita selamat dekat asrama ke kat mana pun, selamat daripada gangguan-gangguan kawan-kawan yang tak betul ni. Buat circle selawat. Selawat tu kena ada sesama anak-anak kita kat asrama ke apa ke. Boleh tak ibu ayah? Siapa ada anak belajar asrama? Boleh pesan. Lepas tu sesama keluarga sendiri pun buat kumpul sehari, contoh setengah jam, semua selawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagus ibu cerita, bagus masya-Allah. Bagus sangat. Ibu boleh buat ya dengan keluarga contohnya. Biar circle kita ni circle positif. Akhir zaman ni circle kena positif aja. Silap sikit aja kita terpengaruh dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Antara fitnah paling besar adalah fitnah mesej-mesej dan maklumat-maklumat yang semua benda kita nak sebarkan. Pasal apa? Pasal kawan-kawan kita jenis tak jaga. Kawan-kawan kita tak pilih kawan-kawan yang betul. Kalau kawan-kawan yang betul kat Facebook ke kat WhatsApp ke, mereka sentiasa ajak kita untuk selawat, ajak kita untuk jaga amal, itu kawan-kawan betul. Boleh gue yang minta maaf ya, saya bebel sikit benda ni pasal kita tak nak jadi macam ni. Penyesalan yang tak sudah nanti. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya kat dunia dulu aku tak jadikan si fulan ni kawan. Pasal akhirat nanti akan ada dakwa-dakwi. Ya Allah, aku tak nak buat apa sebenarnya, tapi dia ni ajak aku, ya Allah. Dia yang ajak aku pergi tempat ni. Dia yang ajak aku, dia yang mesej aku ajak aku pergi tempat sekian-sekian, aku buat sekian-sekian. Aku tak nak buat ni Allah, tapi aku terikut dia. Masa tu dah tak guna dah ibu ayah. Masa tu akan berlaku dakwa-dakwi semua. Jadi untuk elak berlaku benda ni, dari sekarang pilih kawan yang betul, pilih circle yang betul. Dan akhir zaman ni ulama beritahu kita kena beruzlah, asingkan diri daripada orang. Maksudnya asingkan diri ni maksudnya janganlah orang duk cerita buruk orang ke, perkumpulan-kumpulan yang tak betul ke, kita asingkan. Kita duduk kat rumah kita, zikir, selawat, baca Quran, jaga amal, bermuamalah sekadar perlu saja di luar rumah. Boleh goyang insya-Allah ya, minta maaf ya. Sebenarnya saya tak layak untuk bagi nasihat, saya pakat anak pada ibu-ibu semua. Tapi kerana ini amanah yang guru saya maklumkan pada saya, dan kita baca pula ayat ni, memanglah saya kena sampaikan ibu ayah ya, minta maaf sangat. Okey, setakat itu saja ibu ayah, ada soalan tak? Betul ibu Asimah peringatan, betul, masya-Allah. Macam ibu Asimah sibuk kat kebun aja, tak apa, tak ada masalah, kebun tak ada orang. Tak ada tempat nak ngumpat kan. Ada soalan tak ibu ayah? Tak ada ya?
Okey, kalau tak ada insya-Allah. Jadi ingat ya, ni nama dua ni jauhkan daripada ikut resmi dua orang ni. Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang Quraisy yang asalnya lembut, tapi kerana dia ikut dengan kawan tak guna dia ni, Ubay bin Khalaf ni, akhirnya dia pun menyesal. Dia mati dalam keadaan hina sekali. Dapat doa Nabi sedikit. Dia mati dalam keadaan hina, Nabi pun tak suka pada dia. InsyaAllah ibu ayah setakat itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha